Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita untuk topik 2, biologi tingkatan 5, sokongan dan pergerakan. Untuk tajuk kecil seterusnya ialah pergerakan burung ya. Jadi untuk pergerakan burung, pertama marilah kita sama-sama melihat apakah adaptasi yang ada pada burung untuk membolehkan burung terbang. Pelajar, kita tengok skrin yang telah cikgu paparkan di depan ni. Yang pertama, tengok ciri adaptasi yang ada pada burung. Burung mempunyai badan larus. Badan yang larus. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangkan rintangan dalam udara. Kita tengok kat sini, badan burung yang berbentuk larus, bagi mengurangkan rintangan dalam udara. Dan seterusnya ciri yang kedua, burung mempunyai sayap yang berbentuk aerofoil. Tengok sayap burung kat sini, berbentuk aerofoil. Untuk apa? Penerangannya ialah untuk menghasilkan daya tujahan ke atas. Menghasilkan daya tujahan ke atas untuk menolak burung ke atas dan ke hadapan. Tengok ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ialah burung mempunyai badan yang ringan. Badan yang ringan kerana mempunyai tulang yang berongga, kepala yang kecil, badan tanpa lemak dan organ berpasangan yang dikurangkan kepada satu sahaja bagi mengurangkan berat burung. Burung mempunyai organ tunggal. Kemudian untuk yang keempat, mempunyai bulu pelepah. Kita tengok kat sini, bulu pelepahnya adalah kalis air, tersusun secara bertindih dan mengarah ke belakang. Penerangannya ialah untuk memberi bentuk badan yang larus dan luas permukaan yang besar dan juga untuk menambahkan daya tujahan ke atas. Itu 4 ciri burung. Dan seterusnya kita tengok pergerakan burung. Bagaimana burung boleh bergerak, terbang di udara. Tengok gambar rajah yang cikgu paparkan di sini. Ini adalah gambar rajah menunjukkan bagaimana burung boleh terbang ataupun menggerakkan sayapnya untuk ke atas. Yang pertama di sini kalau kita tengok, ada sepasang otot yang bekerja bersama-sama bagi membantu penerbangan burung. Yang pertama bahagian bawah ini adalah otot pectoralis major. Manakala otot yang bahagian atas ini adalah otot pectoralis minor. Otot pectoralis major dan otot pectoralis minor ini kita namakan dia sebagai otot antagonis. Otot antagonis. Kedua-dua otot ni bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama secara berpasangan. Apabila otot pectoralis major mengecut, maka pada masa yang sama, otot pectoralis minor akan mengenduk. Jadi satu otot mengecut, manakala satu otot lagi akan mengenduk. Itu kita namakan dia sebagai tindakan antagonis. Kita tengok nota yang cikgu sertakan di bawah. Bagaimana burung menarik sayapnya ke bawah dan ke belakang. Yang pertama, otot pectoralis major pada kedua-dua sayap ini akan mengecut. Apabila otot pectoralis major mengecut, pada masa yang sama otot pectoralis minor akan mengenduk. Otot pectoralis minor akan mengenduk. Jadi sayap akan ditarik ke bawah dan ke belakang. Sayap akan ditarik ke bawah dan ke belakang. Faham ya pelajar? Sebab apa? Bila otot pectoralis major ini mengecut, bermakna otot ini akan memendek dan menjadi lebih tebal. Dan seterusnya, daya tujahan dipindahkan dari sayap ke coracoid. Daya tujahan akan dipindahkan dari sayap ke coracoid untuk mengangkat keseluruhan badan ke atas dan ke hadapan. Untuk mengangkat keseluruhan badan ke
ke atas dan ke hadapan. Okey, pelajar untuk seterusnya. Okey, kita tengok pula gerakan sayap ke atas. Okey, macam mana gerakan ke atas sayap? Okey, yang pertama, kita balik daripada penerangan yang tadi. Okey, otot pectoralis minor pula, okey, pada kedua-dua sayap akan mengecut. Jadi pada masa ni otot pectoralis major akan mengendur, menyebabkan sayap akan ditarik ke atas. Pada masa ini rintangan udara menjadi rendah dan sayap kembali ke kedudukan asal. Okey, boleh faham ya pelajar? Okey, untuk seterusnya kita tengok untuk haiwan yang kedua, iaitu pergerakan ikan. Okey, ini adalah gambar rajah ikan. Okey, gambar rajah ikan ni bahagian-bahagian membantu pergerakan ikan. Kita terdiri daripada sirip. Okey, kita ada sirip dorsal, sirip pectoral, sirip pelvis, sirip ventral, ada ekor dan juga ikan dibantu oleh sepasang otot otot myotom kiri dan otot myotom kanan dua-dua otot ni. Okey, satu yang sebelah kiri adalah otot myotom kiri, sebelah kanan ialah otot myotom kanan. Okey. Jadi kita tengok ciri-ciri adaptasi yang ada pada ikan yang membolehkan ikan berenang. Pertama ialah ikan mempunyai badan berbentuk larus. Larus pelajar Okey, penerangannya untuk apa? Bagi mengurangkan rintangan air. Okey, bagi mengurangkan rintangan air. Yang kedua, badan ikan diliputi oleh sisik yang tersusun ke belakang. Okey, kenapa tersusun ke belakang? Bagi mengurangkan daya geseran di dalam air. Untuk mengurangkan daya geseran di dalam air. Satu lagi badan ikan juga mempunyai lendir untuk mengurangkan daya geseran di dalam air. Yang ketiga, ikan mempunyai rangka dalam untuk pelekatan otot. Ototnya disusun dalam bongkah bersegmen yang dipanggil sebagai myotom yang kita dah tengok tadi pada gambar rajah. Di kedua-dua sisi tulang belakang, di mana otot myotom ini bertindak secara antagonis. Bertindak secara antagonis. Satu mengecut dan satu lagi akan mengendur. Maknanya kalau myotom kanan mengecut, pada masa yang sama otot myotom kiri akan mengendur. Pelajar, kita tengok bagaimana proses pergerakan ikan. Macam mana ikan boleh bergerak. Tengok gambar rajah ini betul-betul. Dan tengok penerangan di bawah. Apabila otot myotom di bahagian kanan mengecut. Jika otot myotom bahagian kanan mengecut, maka myotom di bahagian kiri akan mengendur. Menyebabkan badan akan membengkok ke arah otot yang mengecut tadi. Iaitu membengkok ke arah kanan. Pengecutan myotom yang berselang-seling ke kanan dan ke kiri menyebabkan badan dan ekor mengibas dari sisi ke sisi. Ini menghasilkan daya tujahan ke depan yang menolak ikan ke hadapan pada laluan yang lurus. Pelajar boleh faham Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah gambar rajah ikan dan kita sama-sama lihat apakah fungsi sirip-sirip yang terdapat pada ikan. Pertama kita tengok sirip pectoral dan juga sirip pelvis. Kedua-dua sirip ini membantu ikan untuk mengemudi dan membreak. Kedua, kita ada sirip ventral ataupun sirip anal dan satu lagi adalah sirip dorsal. Kedua-dua sirip ini berfungsi untuk mengelakkan pesongan dan golekan. Typing error kat sini GOLEKAN. Mengelakkan pesongan dan golekan. Satu lagi yang penting ialah ikan mempunyai ekor. Ekor tadi kalau kita lihat, ekor akan mengibas ke kiri dan ke kanan. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan daya tujahan ke depan. Jadi pada pelajar, saya mengharapkan para pelajar semua faham untuk tajuk hari ini. Dan sila ulang kaji selalu dan banyak merujuk buku teks
Okey, diharapkan para pelajar akan terus belajar dari semasa ke semasa dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye.